Okay, X factor kita yang terakhir ataupun personality genetik kita yang terakhir adalah insting. Berbezanya insting adalah dipengaruhi oleh belahan otak tengah. Jika dikaji otak tengah, dia hanya pada belahan otak tengah tiada lapisan dalam ataupun luar berbanding neokorteks dengan limbik. Ini akan menjadikan insting seseorang yang spontan disebabkan tiada pengaruh introvert dan extrovert. Insting adalah satu-satunya personality yang bersifat kepada spontan. Okay, secara umumnya insting adalah seseorang yang memiliki kecerdasan untuk sanggup berkorban ataupun kita kata rela berkorban atau bahasa lain Altius quotient. Altius quotient iaitu kesanggupan untuk berkorban. Jadi secara umumnya insting seorang yang serba boleh dan sanggup menolong orang lain demi untuk mencapai kebahagiaan. Orang yang mudah beradaptasi dan mempunyai ramai kawan. 4 kata kunci bagi personality X factor insting adalah yang pertamanya bergandingan, yang kedua deflect, yang ketiga berkorban dan automatik. Mana kita boleh faham orang insting ni orang yang spontan. Automatik tu lebih pada spontan, sanggup berkorban, mudah masuk dengan mana-mana personality dan cepat reflect. Okay, orang insting ni pada dasarnya dia bagus sebagai orang yang kedua ataupun kita kata orang kanan kepada mana-mana bos ataupun CEO, mana-mana personality. X factor yang lain. Contoh kalau bosnya sensing introvert, sangat bagus insting menjadi orang yang kedua kepada sensing extrovert. Kita bercakap tentang insting untuk meningkatkan potensi dan juga kemampuan orang insting adalah orang insting sentiasa diberi peranan untuk dia melaksanakan ataupun untuk dia memperbagaikan proses. Jadi orang insting perlu jelas dengan peranan dia dan menyelesaikan apa yang telah diberikan kepadanya. Okay, insting secara dasarnya serba boleh. Serba boleh ini disebabkan keseimbangan di antara personality yang lain. Jadi insting dia sangat mudah beradaptasi. Jadi untuk kita berkomunikasi dengan insting tiada masalah yang besar. Insting dia akan follow atau dia akan adaptasi dengan personality yang dia berhadapan. Contoh, jika seorang insting berhadapan dengan feeling, dia akan cuba adaptasi dan menggunakan cara feeling untuk dia berkomunikasi. Okay, insting kalau dari sudut perniagaan, kalau kita sebut bisnes, insting ni bagus bisnes dalam bentuk servis. Servis ni maknanya benda yang cepat, benda yang tak perlu kepada sesuatu yang rumit dan dia bersifat kepada berkembang. Bercerita tentang kelebihan dan kelemahan, kita datangkan 2 contoh di sini. Yang pertamanya, personality insting merupakan seorang yang tinggi tahap kerohaniannya, namun dia mudah terganggu. Mudah terganggu ni maknanya contoh jika personality insting sedang berzikir, contohnya zikir itu 100 kali. Kalau dalam masa yang sama ada bunyi yang lain ataupun ada gangguan luar, dia akan terus terganggu. Dia mudah terganggu di situ. Jadi untuk dia menghabiskan 100 kali itu adalah cabaran bagi dia jika ada gangguan yang lain. Yang keduanya, nalurinya tajam. Kalau pada teorinya, ketepatan nalurinya sehingga 80%. Itu insting. Namun kelemahannya adalah tidak mempunyai prinsip yang tetap ataupun ketegasan di dalam membuat keputusan. Insting secara dasarnya sebagaimana kita dah terangkan tadi, dia mudah beradaptasi. Sekiranya pasangannya adalah thinking dia perlu kepada kejelasan. Jadi sebagai pasangan insting, dia sangat mudah untuk ke situ. Maknanya dia mudah untuk menjadi seorang yang seperti thinking. Maknanya dia mudah untuk logik, mudah untuk bercakap terus terang. Itu antara contoh hubungan insting. Kalau dia bersama dengan feeling, pada dasarnya insting mampu untuk melayan kerana feeling tadi. Chemistry ataupun sifat semula jadi. Secara semula jadinya, insting ni dia cenderung kepada kebahagiaan. Dia tak mementingkan harta, cinta atau kata. Insting tak cenderung kepada itu. Dia cenderung kepada kebahagiaan. Kebahagiaan maknanya jika seseorang datang
minta tolong pada dia dan dia bersedia untuk menolong tersebut. Itu chemistry insting. Cara belajar anak-anak insting ataupun tuan-tuan yang expectnya insting, yang pertamanya mesti ada muzik latar. Itu yang pertama. Yang kedua, mengaitkan setiap bacaan dia menjadi ringkasan, kemudian dihurai kembali menjadi suatu yang sehingga benda itu selesai. Maksudnya satu bacaan, satu topik dibaca, dirumuskan, kemudian daripada rumusan itu dikembangkan semula. Sebagai contoh, kita ambil matematik. Kalau pelajaran matematik, jawapan akhir itu penting untuk orang insting, supaya proses untuk sampai kepada jawapan tu lebih mudah untuk dia faham dan dia rasa seronok. Itu maksud dia, mana kalau kita guna istilah deduksi, dari belakang ke hadapan. Contoh lain, kalau kita baca buku, biasanya personality insting dia akan baca di belakang dahulu, rumusan tu dahulu, barulah dia selak muka ke muka. Itu cara belajar orang insting. Okey, kita dah jelas tentang cara belajar personality insting. Kita masuk pada cara untuk meningkatkan minat belajar bagi anak-anak X faktornya insting. Caranya adalah dengan kita menghilangkan tekanan. Sekiranya anak-anak kita ada tekanan, kita hilangkan dulu. Stres ataupun trauma, kita hilangkan dahulu, barulah kita bimbing dia bimbing dia secara dekat, step by step. Itu cara yang perlu kita ambil untuk meningkatkan minat belajar anak-anak insting. Tadi kita bercerita tentang kecerdasan insting. Yang utamanya adalah relevan korban lah. Kecerdasan lain bagi orang insting adalah kecerdasan spiritual. Disebabkan kemampuan kecerdasan pada spiritual tu sebaiknya personal insting belajar dalam bidang agama. Sebab apa dia sangat bagus dalam bidang agama? Satunya sebab spiritual tadi. Yang keduanya balance. Mana kalau insting dia belajar sesuatu benda, dia akan fikir secara komprehensif, secara menyeluruh, bukan satu hal sahaja. Dia akan cuba untuk fikir macam mana nak menyelesaikan suatu perkara daripada semua sudut. Itu bagusnya dalam agama. Mana agama ni bukan sesuatu yang logik, tapi merangkumi semua, logik dan juga bukan logik.